Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis kendiri 4.3b pada muka surat 120. Oke, mari kita mula. Soalan 1. Diberi set semesta dengan unsur X ialah integer, dan X adalah dari 10 hingga 20. Set L dengan unsurnya X dan X ialah gandaan 2. Set M dengan unsurnya 13, 16, dan 19, dan set N dengan unsur X, di mana X ialah gandaan 5. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan E. Persilangan antara pelengkap bagi L dengan kesatuan set M dan N. Pertama, kita senaraikan semua set yang diberikan. Set semesta bermula dengan 10, 11, 12, sehingga 20. Set L, gandaan 2. Jadi kita tengok apakah gandaan 2 dalam set semesta, yaitu 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Set M sudah diberikan dalam soalan. Set N, gandaan 5. Jadi rujuk set semesta, gandaan 5 di sini adalah 10, 15, dan 20. Soalan E, dia minta kita cari persilangan antara pelengkap bagi L dengan kesatuan antara set M atau N. Jadi pertama sekali, kita senaraikan unsur bagi pelengkap bagi L. Pelengkap bagi L maksudnya, kita rujuk set L, kita nak semua unsur yang ada dalam set semesta kecuali yang ada dalam set L. Yaitu jawapannya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Kemudian kita lihat set yang belakang ini dalam kurungan. Ia adalah kesatuan antara set M atau N. Kesatuan maksudnya kita nak semua unsur yang muncul dalam set M dan juga set N. Jadi, jawapannya adalah 10, 13, 15, 16, 19, dan 20. Akhir sekali, kita bandingkan antara dua set ini. Hubungan antara mereka adalah persilangan. Maka, untuk dapatkan persilangan antara mereka, kita kena ambil unsur sepunya, yaitu 13, 15, dan 19. Soalan B. Persilangan antara pelengkap bagi kesatuan M atau N dengan set L. Pertama sekali kita senaraikan unsur-unsur bagi pelengkap bagi set M kesatuan N. Ini bermaksud kita tak nak semua unsur yang berada dalam set M dan N. So kita rujuk yang ini. Ini adalah kesatuan bagi set M atau N. Disebabkan adanya pelengkap, maksudnya kita banding dengan set semesta, kita nak semua yang kita tak nampak dalam kesatuan set M dan N ini, yaitu 11, 12, 14, 17, dan 18. Kemudian kita bandingkan dengan set L. Hubungan antara mereka adalah persilangan. Persilangan adalah bermaksud kita nak cari unsur sepunya, unsur yang kita nampak dalam kedua-dua set tersebut. Set ini dengan set L. Oleh itu, jawapannya adalah 12, 14, dan 18. Soalan 2. Gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q, dan set R yang belum lengkap. Diberi bahawa bilangan unsur dalam persilangan set P dan Q adalah sama dengan bilangan unsur dalam pelengkap bagi kesatuan set P atau Q, dan jumlah bilangan unsur dalam set semesta adalah 50. Tentukan bilangan unsur bagi set P. Soalan beritahu kita bahawa gambar rajah Venn itu tidak lengkap, jadi kawasan yang kosong ini kita label dengan X dan kawasan luar ini kita label dengan Y. Sebab bilangan itu tidak ditunjukkan. Kemudian, kita mula dengan persamaan ini. Kita fokus bahagian sebelah kiri dulu, di mana bilangan untuk persilangan antara set P dan Q. Ini adalah kawasan di tengah-tengah persilangan antara bulatan P dengan Q. Jadi, bilangan unsur dalam kawasan ini adalah X tambah dengan 4. Untuk sebelah kanan ini pula, kesatuan antara P dengan Q kita dah tahu adalah semua bulatan P dan juga semua dalam bulatan Q. Tetapi dengan adanya tanda pelengkap ini, maksudnya dia tak nak lagi kawasan bulatan P dengan Q. Dia nak kawasan di luarnya. Oleh itu, kawasan luar itu kita hanya nampak Y. Lepas itu, kita ubah sesuai persamaan ini. Kita tukarkan Y di sebelah kiri, kemudian X tambah dengan 4 di sebelah kanan. So, ini persamaan pertama yang belum selesai. Kemudian, yang ini adalah maklumat yang kedua yang diberikan dalam soalan. Bilangan unsur dalam set semesta maksudnya semua bilangan yang kita nampak dalam gambar rajah Venn, yaitu
10 tambah dengan 4 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan X tambah dengan Y akan sama dengan 50. Kita ringkaskan sebelah kiri menjadi X tambah Y tambah 24 sama dengan 50. Kemudian kita pindahkan 24 ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Maka kita dapat persamaan kedua yaitu X tambah Y sama dengan 26. Kita gantikan persamaan 1 ini masuk ke dalam persamaan 2. Maka kita akan dapat persamaan ini. Kemudian pemudahkan sebelah kiri ini menjadi 2X. Dan nombor 4 ini pindah ke sebelah menjadi hasil tolak. Jadi kita dapat 2X sama dengan 22. Kemudian sebelah kiri kanan persamaan ini kita pemudahkan atau bahagi dengan 2. Jadi jawapannya X adalah sama dengan 11. Soalan minta kita cari bilangan unsur dalam set P. Maka kita rujuk bulatan P. Jadi bilangan yang kita nampak adalah 10, 4 dan X. Kita tambah semua. Jadi kita akan dapat 25 jawapannya. Soalan 3. Loraikan kawasan yang mewakili persilangan antara pelengkap bagi persilangan antara set J dan K dengan kesatuan antara set K atau L. Jadi kita fokus pada sebelah kiri ini, kita loraikan set ini. Persilangan antara set J dan K, kita dah tahu bahawa ia adalah kawasan persilangan antara segitiga J dengan bulatan K, iaitu di sini. Tapi disebabkan adanya tanda pelengkap ini, maksudnya dia tak nak kawasan ini lagi. Dia nak kawasan di luarnya, iaitu kawasan yang berwarna biru. Kemudian kita loraikan set di sebelah kanan ini. Kesatuan antara set K atau L. Yang ini adalah semua kawasan yang kita nampak dalam bulatan K dan juga bulatan L. Seperti dalam gambar rajah ini. Kemudian hubungan antara dua set ini yang warna biru dengan hijau sebenarnya adalah persilangan. Persilangan ini bermaksud kawasan persilangan antara set yang berwarna biru dengan set yang berwarna hijau. Jadi kita perhatikan mana kawasan yang mengandungi dua jenis garisan. Itulah jawapannya. Jadi di sini kita nampak ada kawasan yang mengandungi garisan biru dengan hijau, dua jenis garisan. Itu sebab kawasan yang kita nak sebagai jawapan adalah seperti ini. Soalan 3B, soalannya adalah sama. Dia nak kita loraikan kawasan yang mewakili set yang sama tapi menggunakan gambar rajah yang berlainan. Jadi caranya adalah sama, kita loraikan kawasan untuk set sebelah kiri ini dahulu. Dan kita tahu bahawa persilangan antara set J dan K adalah K itu sendiri. Tetapi pelengkap maksudnya dia tak nak lagi kawasan K ini. Dia nak kawasan di luarnya, iaitu yang digariskan biru. Kemudian kita loraikan sebelah kanan ini. Set ini, kesatuan antara K dengan L. Maksudnya semua kawasan dalam segi empat K dengan segi empat L. Kemudian kita tengok hubungan antara yang warna biru dengan hijau ini sebenarnya adalah persilangan. Persilangan bermaksud kita nak kawasan yang mengandungi garisan yang berwarna biru dengan hijau apabila mereka bertindih. Jadi kita boleh perhatikan kawasan yang mengandungi dua jenis garisan ataupun garisan berwarna biru dengan hijau adalah kawasan seperti gambar rajah ini. Soalan 4. Gambar rajah Venn menunjukkan set semesta dan set semesta adalah kesatuan antara set A atau B atau C dan bilangan unsur dalam pelengkap bagi set B adalah sama dengan bilangan unsur dalam set persilangan antara B dengan C. Tentukan A, nilai Y. Diberi dalam soalan bahawa kita mulakan dengan persamaan yang diberikan dalam soalan ini. Cikgu lukiskan gambar rajah yang sama di sini untuk penerangan. Kita cari dulu sebelah kiri ini. Bilangan unsur dalam pelengkap bagi set B. Pelengkap bagi set B maksudnya dia tak nak bulatan B. Dia nak bahagian lain selain bulatan B, iaitu kawasan ini. Jadi kita hanya perlu tambahkan semua nombor yang kita nampak dalam kawasan yang berwarna merah ini, iaitu 2 tambah 5 tambah 12. Kemudian untuk sebelah kanan ini kita nak cari persilangan antara set B dan C. Persilangan antara set B dan C adalah kawasan persilangan antara bulatan B dengan C ini. Jadi dalam gambar rajah Venn yang asal, ia adalah sama dengan Y tolak 1 tambah dengan 9. Kemudian kita ringkaskan menjadi 19 sama dengan Y tambah 8. Kemudian kita pindahkan 8 ke sebelah sebagai hasil tolak, maka Y adalah sama dengan 11. Soalan B.
Bilangan unsur dalam kesatuan bagi set A atau B atau C. Dalam soalan sudah diberitahu bahawa set semester adalah sama dengan kesatuan antara ketiga-tiga set A, B, C. Maksudnya, kita tambahkan semua nombor yang kita nampak dalam ketiga-tiga bulatan ABC ini, yaitu seperti ini. Nilai Y itu kita ganti dengan jawapan 11 yang kita dapat tadi. Oleh itu, ia akan sama dengan 32 tambah 9 tambah 10. Jawapan akhirnya adalah 51. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.